A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa afdhalus salah wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersama-sama pada hari ini dalam suasana yang terasa agak hening ni. Mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita dan mendapatkan doa daripada para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung perbincangan kita dengan buku Rahsia Wanita Syurga. Kita sampai ke muka surat 130. Bab yang ke-6 dengan tajuk menghargai pemberian. Menghargai pemberian, dan kita di bawah subtopik tentang memberi itu pengikat kasih. Jadi kalau kita tengok balik hadis dia adalah hadis yang Nabi SAW nyatakan di muka surat yang ke-126 hadis dia. Kita dah buka majlis belum? Dah buka majlis? Belum kan? Okay, kita buka dengan umur kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita tengok perbincangan kita hadis yang ke-6, bab yang ke-6 ni mengenai menghargai pemberian, dan hadis dia di muka surat 126 kita dah baca sebelum ni, tapi kita tengok sekali lagi pada makna dia. Yang Nabi SAW panggil wanita kan, wahai sekalian wanita muslimah, jangan sekali-kali kalian meremehkan pemberian seorang jiran kepada jirannya walaupun hanya berupa kuku kambing. Jadi ini maknanya mengenai dengan menghargai pemberian seseorang. Dalam ayat ni jiran kan, dalam hadis ni Nabi sebut jiran, tapi kita ambil kaedah umumnya memberikan menghargai satu pemberian daripada orang lain. Baik, dan kemudian disebutkan kenapa Nabi sebut tentang wanita. Kita dah tengok juga sebab wanita ni memang sensitif. Bab hadiah ni dia sensitif kan. Kalau biasa, mungkin kalau masjid biasa buat program kan, kalau kita bagi goodies, nanti kalau ada seorang tak dapat, bising. Kalau perempuan lah, program perempuan ni, kadang-kadang ada yang memang datang program sebab nak goodies kan? Maknanya memang goodies ataupun hadiah ni benda yang sangat penting untuk wanita. Orang lelaki kadang dibagi pun tak nak kan. Goodies dia kan, dalam goodies tu kadang ada apa dia, ada pasir kecil kan? Ada gula-gula sebungkus. Kadang-kadang dia fikir nak buat apa tak. Tapi kalau perempuan, biarlah apa pun isi dia, nak juga. Dan yang penting dapat beg tu pun okey dah kan. Beg kosong pun tak apa. Itu kata pentingnya hadiah bagi seorang wanita. Baik, dan kemudian di muka surat 129 yang kita bincang sebelum ni mengenai memberi itu mengikat kasih, yang makna Nabi SAW ajarkan dekat sini bahawa bila kita saling memberi antara satu sama lain, dia akan mengikat kasih sayang. Jadi hadiah ni adalah tanda kasih sayang, dan hadiah tu boleh meredakan perasaan benci, boleh menghilangkan perasaan kita tak suka dengan seseorang, itu boleh dihilangkan dengan hadiah. Jadi makna hadiah ni memang ikat kasih sayang. Yang mungkin selama ni bila sebut hadiah, kita akan bagi kepada orang yang kita sayang kan? Tapi yang diajarkan kepada kita adalah bagi kepada semua orang. Kalau orang tu adalah orang yang kita sayang, dia akan semakin buat kita saling menyayangi. Tapi kalau orang tu adalah orang yang kita bermusuhan dengan dia, maka dia boleh menyatukan balik hati kita. Dan itu fungsi hadiah. Baik, dan kita sampai di muka surat 130 ni, perenggan yang tengah pemberian ini boleh didatangkan dalam pelbagai bentuk. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ala kulli muslimin sadaqah. Qalu fa illam yajid, qala fa ya'malu bi yadayhi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Qalu fa illam yastati', qala fa yu'inu dzal hajatil malhuf
Qalu fa in lam yaf'al qala faya'muru bil khair. Qala fa in lam yaf'al qala fayumsiku 'anil syarr fa innahu lahu sadaqah. Baik, hendaklah setiap orang Islam itu bersedekah. Mereka berkata, bagaimana jika tidak dapat berbuat demikian? Baginda bersabda, maka hendaklah dia berusaha sendiri yang dapat memberi faedah kepada dirinya sendiri. Dengan yang demikian itu dia dapat bersedekah. Mereka berkata, bagaimana jika dia tidak mampu? Baginda bersabda, maka hendaklah dia menolong orang yang dalam kesusahan, yang memerlukan bantuan. Mereka berkata, bagaimana jika dia tidak mampu? Baginda bersabda, maka hendaklah dia menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan. Mereka berkata, bagaimana jika tidak dapat berbuat demikian? Baginda bersabda, maka hendaklah dia menahan dirinya daripada melakukan kejahatan, kerana demikian itu dianggap sebagai sedekah baginya. Jadi kita baca sikit bawah tu, oleh itu tidak sukar untuk menghulurkan suatu pemberian, iaitu melalui apa sahaja cara yang berbentuk pemberian, termasuk apa yang disebutkan dalam hadis di atas, iaitu memberi dari hasil usaha sendiri, menolong orang yang memerlukan, mengajak kepada kebaikan dan menahan diri dari melakukan kemungkaran. Semua itu adalah dianggap sebagai sedekah atau pemberian kepada insan lain di sekeliling kita. Baik, ini bentuk-bentuk pemberian. Jadi maknanya kita ni disuruh untuk selalu bagi hadiah, kan? Yang ini ni kita sebut sedekah atau pemberian. Sebab kalau kita sebut sedekah, dia ada dua, kan? Kita selalu sebut sedekah, kita bayangkan kalau sedekah ada tabung, kan? Baik, jadi kalau dari segi bahasa, sebenarnya infak itu lebih fokus pada sedekah duit. Jadi kalau harta itu infak, yang pakai tabung tu infak namanya. Tapi kalau sedekah dia umum, termasuk infak. Jadi infak salah satu daripada sedekah, tapi sedekah dia lebih luas lagi. Maknanya itu yang kita kata, kalau sedekah, senyum itu sedekah. Kita tak sebut senyum itu infak. Dia beza. Kemudian sedekah juga termasuk, sini yang Nabi SAW bagi tahu ni, sebab ada beberapa keadaan di mana sahabat tanya, kalau kami tak mampu ni nak buat, nak bagi duit tak mampu, nak bagi sesuatu tak mampu, jadi apa yang boleh kita bagi? Nabi sebut yang pertama sekali, bagi apa pun daripada hasil usaha tangan kita. Jadi hasil usaha tangan kita ni apa? Tangan kita boleh buat apa? Contoh kalau ibu-ibu boleh masak, boleh masak, maknanya kita bagi ke orang apa yang kita masak, itu dah termasuk sedekah. Walaupun bahan masak semua duit suami, kita kata suami yang sedekah lah sebab kita tak buat apa-apa. Tak, kita masak tu sedekah, sebab tangan kita yang buat. Kemudian misalnya ada yang tanam pokok, kita petik pokok tu, ataupun orang lain yang petik, tapi kita siram pokok, kita baja pokok sampai pokok tu keluar buah. Lepas tu buah tu kita offer ke orang taman kita, siapa nak ambil. Yang tu kira sedekah juga. Jadi maknanya apa sahaja bentuk yang hasil usaha tangan kita. Ini prinsip dia, bila nama sedekah dia mesti hasil usaha tangan. Maksudnya hasil usaha kita, bukan hasil minta-minta. Jadi kadang kita minta sedekah, lepas tu kita bagi ke orang lain. Itu bukan sedekah. Ataupun benda tu memang daripada orang lain, kita bagi ke orang lain, itu bukan kita yang sedekah. Kecuali walaupun kita bagi, bukan, sebab dia bukan hasil usaha kita. Dia orang lain punya lah. Kecuali orang tu bagi kat kita. Orang tu bagi kat kita, kita sedekah kat orang. Kalau tanya boleh tak boleh, maksudnya dosa atau tidak, tak dosa lah, maknanya boleh lah. Tapi kalau tanya adab, tu kita bincang nanti dalam bab ni. Baik, kemudian kaedah untuk memberi yang kedua adalah menolong orang yang memerlukan. Jadi tolong ni dikira sedekah. Maknanya misal kata kita nampak orang bawa barang berat, kita tolong angkat, itu sedekah. Maknanya kita dah pun memberi dia sesuatu, walaupun tak bagi apa-apa, tapi kita dah tolong dia, dikira sebagai sedekah. Kadang simple-simple je, tolong susun kasut misalkan, kat masjid kan, kasut siapa-siapa kita tolong susun, sedekah. Maknanya sedekah ni apa saja bentuk pertolongan, dan asalkan kita tolong orang. Ni kat rumah kita sapu sampah depan rumah kita, sapu sekali depan rumah jiran, itu kira tolong. Kecuali jiran kita dah warning, jangan sapu sampah depan rumah saya. Itu jaranglah berlaku. Tapi mana tahu kan, jiran tak suka, dia suka sampah banyak depan rumah, mana tahu kan.
Yang tu baru tak boleh. Tapi kalau tidak, secara normalnya bila kita tolong je, maka dia termasuk kita telah pun bersedekah. Baik, kemudian yang ketiga, tengok dalam rajah tu ada bulat-bulat tu. Baik, yang ketiga yang bawah tu mengajak kepada kebaikan. Jadi maknanya ni duk ajak orang buat baik ni, itu dia sedekah. Macam kita katalah kita nak datang kuliah, kita ajak jiran kita, "Mai jom datang sekali," sedekah tu. Sebab tu ada kadang-kadang bila kita ajak orang buat kebaikan, orang tak suka misalnya. Dia kata tak payah lah duk ajak-ajak ni menyusahkan orang. Dia saya tak nak lah gitu kan. Ya, walaupun dia kata macam tu, tapi tetap apa yang kita buat tu dikira sedekah. Jadi kita ni tengah sedekah kat dia. Dan sebab tu kalau kita ni ada orang mau buat baik kat kita, orang ajak kita buat baik, maknanya kita memenuhi dia, kita dah tolong dia untuk bersedekah. Kalau kita buat benda yang dia ajak tu, maka kita dah sedekah. Kita dah tolong dia bersedekah. Bila kita tolong dia bersedekah, maknanya kita akan dapat pahala sama-sama. Pahala bersedekah. Kalau Share poster gitu kan, share iklan, sama juga menyebarkan kebaikan. Macam kata iklan kuliah, kita tolong forward. Tu dikira mengajak kepada kebaikan. Walaupun tak cakap apa-apa, tapi orang tahulah kan. Dalam iklan kan ada pun semua dijemput hadir. Itu dia lah, dia punya ajakan. Kan? Kita tak payah cakap apa-apa, kita tolong forward. Ataupun sekarang yang isu yang berlaku di Palestin, kan, di antara kan ada fatwa ulama sedunia dah keluar kan. Jadi di antara fatwa ulama sedunia yang keluar tu menyuruh kita setiap daripada individu Muslim wajib melakukan sesuatu mengikut kemampuan untuk menolong umat Islam di Palestin. Bukan umat Islam sajalah, semua kan, di sana ada juga orang Kristian ni, untuk menolong orang yang ada di Palestin. Maknanya wajib lakukan sesuatu. Bila kata wajib, ini fatwa ulama sedunia ni, kalau kita tak buat dosa. Ada orang yang tak tahu lagi fatwa tu wujud. Sebab kita mungkin tak dibiasakan untuk selalu memperhatikan dan melihat fatwa-fatwa ulama sebagai garis panduan untuk amalan hidup kita semasa. Jadi kan Nabi SAW, waktu Nabi wafat, sebelum Nabi wafat, Nabi dah tinggalkan pewaris. Walaupun kita kata hari ni tak ada Nabi, tak ada Rasul, tapi Nabi dah kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Maksudnya kalaulah hari ni kita tak biasa perhatikan fatwa-fatwa daripada ulama, kita abaikan kata-kata ulama, maknanya kita ni kalau hidup zaman Nabi, kita ni termasuk golongan yang tak pernah dengar cakap Nabi. Kita termasuk golongan yang duk abai. Bila Nabi suruh apa-apa, kita buat tak tahu. Kita tak pernah nak cuba dengar Nabi nak bagi tahu apa kat kita dah. Seolahnya macam tu. Cuma hari ni kena faham lah ulama tu siapa. Bukan semua orang, saya bukan ulama. Ulama ni adalah golongan yang memang ada tahap keilmuan dia. Yang hari ni kalau kita kata dalam dunia ni ada ulama-ulama ni. Kalau sekarang center atau pusat dia Universiti Al-Azhar tu, dia memang sentiasa fatwa-fatwa Universiti Al-Azhar ni terpakai di seluruh dunia untuk hukum hakam yang bersifat semasa. Jadi kita kan sekarang ni banyak benda-benda yang baru muncul kan, benda-benda yang tak ada zaman Nabi. Contoh rokok, tak ada zaman Nabi. Itu perlu pada fatwa ulama. Fatwa-fatwa ginilah yang kita nak perhatikan. Baik, kejadian di Palestin, sebab Nabi tak ada sekarang, maka siapa yang akan isytiharkan jihad? Kan? Ulama. Takkan Nabi bangkit dari kubur bagi tahu ni dah kena jihad ni dah. Kan? Jadi kan kita ingat zaman Nabi kan ada jihad. Jangan takut bila sebut tentang jihad. Kita dah dibagi satu pemikiran Islamofobia, jihadofobia. Sehingga kita mendengar perkataan itu kita anggap sebagai ganas. Sebab kita dah dibagi pemikiran takut. Padahal kalau ingat balik zaman Nabi SAW, zaman Nabi ni ada berapa banyak perang. Dan perang tu mula bila? Perang disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Maknanya dalam tempoh 2 tahun lepas duduk di Madinah. Di Madinah duduk berapa tahun? Nabi duduk berapa tahun di Madinah? 10. 13 di Mekah. 10 di Madinah. Jadi kalau disyariatkan 2 tahun kedua Hijrah, maknanya 8 tahun kan? 8 tahun berperang. Dalam tempoh 8 tahun ada berapa banyak perang? Kita sebut setakat yang ingat kan? Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, lagi perang Tabuk, perang Ahzab dengan Khandaq sama.
Dia ada nama lain sebab Khandaq makna parit. Dalam perang tu dia gali parit. Ahzab makna sekutu. Sebab dalam perang tu musuh-musuh Islam bersekutu. Jadi sebenarnya yang terjadi hari ni bila kita tengok Israel bersekutu dengan Amerika tu biasa. Zaman Nabi memang ada pun perang yang musuh Islam sekutu. Sekutu dia lagi dahsyat zaman Nabi. Sekutu dia dalam perang Khandaq musyrikin Mekah sekutu dengan Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir ni Yahudi yang paling elit di kalangan semua Yahudi. Kemudian sekutu lagi dengan Yahudi Bani Quraidah yang ada dalam Madinah. Dia jadi sekutu dia tu banyak. Maknanya sekutu kuasa-kuasa besar pada masa tu. Yang mana masa tu musuh Islam confident menang. Sebab Nabi ni duduk dalam Madinah. Bayangkan yang melawan menentang Nabi dalam perang Khandaq tu Bani Quraidah dalam Madinah. Kemudian kat luar Madinah tu dah dikepung keliling. Jadi seolah-olah dia dikepung kat tengah-tengah. Kalau kita tengok kat Palestin tu macam kat tengah-tengah keliling kena kepung. Tapi jangan bimbang, zaman Nabi memang ada perang macam tu dan Islam menang. Jadi kita kata kalau orang nak mengandalkan jumlah kuantiti ataupun kecanggihan senjata dalam mana-mana perang dalam Islam pun bilangan umat Islam sentiasa lebih sikit pada kafir, tak pernah lebih. Umat Islam tak pernah lebih pada orang kafir dalam mana-mana perang pun. Dan kurang sikit itu beza banyak. Kan perang Badar 1:3. Yang 313 dengan 1000. Dan 1000 lebih ada yang sebut. Dalam perang ada perang yang paling banyak dia punya perbezaan jumlah tu umat Islam 1 nisbah lawan 20. Jadi orang kafir 20, orang Islam 1. Menang juga. Jadi dan kita kalau tengok dulu kan macam mana kerajaan Turki Uthmaniyah terbentuk itu daripada kelompok orang Islam yang waktu tu nomad, kaum nomad di Turki kan, dia kaum nomad ni duduk kemah-kemah je berlawan dengan Byzantine, kerajaan yang dah pun wujud ratusan tahun dan ratusan tahun, tapi Islam menang juga dengan senjata dia apa? Panah, kuda, senjata orang nomad, kaum nomad ni kan memang kerja dia memburu, kerja bercucuk tanam gitu. Lawan dengan Byzantine yang dah ada senjata-senjata canggih, tapi menang juga Islam. Sebab tu jangan ukur semua tu. Semua tu bukan ukuran. Kalau kita kata dia kan backup dia senjata daripada negara canggih, tak, itu bukan ukuran kemenangan. Ukuran kemenangan kita adalah ketika mana kita melaksanakan segala perintah Allah dan kita layak untuk dapat pertolongan Allah. Waktu tu kita menang. Jadi dia ada garis panduan dia macam mana nak dapat pertolongan Allah. Dan apa sebab yang Allah boleh tinggalkan kita, Allah boleh tak tolong kita. Dalam Quran dah bagi tahu. Antaranya Allah takkan tolong kita kalau sampai kita ni minta tolong kepada orang kafir dan kita tinggal orang beriman. Orang beriman ada, orang Islam ada. Kita tak minta tolong orang Islam, kita minta tolong orang kafir. Lagi percaya dengan orang kafir daripada orang Islam. Waktu tu Allah takkan tolong kita. Jadi tu ada beberapa antaranya juga maksiat. Kalau kita masih lagi bermaksiat, maka kita tak layak untuk ditolong. Okay. Jadi maknanya hari ni yang kita katakan bila kita termasuk dalam kita memberi kepada penduduk Palestin, sebenarnya yang Nabi SAW perintahkan, bagilah hadiah kepada penduduk di Palestin. Maksudnya yang kita duk bagi-bagi dekat orang Palestin tak nama sedekah. Itu namanya hadiah. Nabi sebut sebagai hadiah. Kenapa? Sebab mereka di sana menolong kita, bukan kita yang tolong dia. Dia tolong kita. Dia tolong kita jaga tanah suci kita. Baitul Maqdis, tanah suci umat Islam yang direbut berpuluh kali. Dan Nabi SAW sebutkan bahawa ukuran untuk kita mengetahui kekuatan umat Islam dalam dunia, tengok Baitul Maqdis. Siapa pegang Baitul Maqdis, itu tanda kekuatan umat Islam. Maknanya kalau kita tak dapat Baitul Maqdis, bukan masalah orang kat sana, tapi maknanya kita semua lemah. Hari ni kesaan kekuatan umat Islam, kalau nak tengok kuat setara mana, tengok soft salat subuh kat masjid. Kan kita dah tahu maknanya kita lemah kan. Jadi memang soft salat subuh tu menandakan kekuatan umat Islam, dan orang kafir pun tahu yang tu. Dia tahu. Dia duduk jenguk-jenguk tu salat subuh. Kadang dia datang juga. Dia datang tengok salat subuh, soft-soft salat subuh kat masjid-masjid satu dunia Islam ni lah. Kat mana-mana tengok berapa banyak. Kalau duk ada 4 imam, 4 bilal je, tu memang tak apa, tak payah risau dia kata. Dia berkata tak payah risau lagi. Ada setakat satu soft penuh masih tak risau lagi.
Yang risaunya bila solat subuh berjemaah sama dengan solat Jumaat. Itu dah memang dia orang kena dah pening kepala. Waktu tu memang dah confirm dah dia akan kalah. Tapi bila tak nak dapat? Masjid Imam Syafi'i separuh masjid boleh dapat. Susah dua hari pun tak penuh Apa lagi nak dapat macam solat Jumaat lagi lah tak tahu bila Cuma mungkin sebagai wanita tanggungjawab kita adalah yang dalam rumah kita. Dan laki-laki yang ada dalam rumah kita tu macam mana kita nak usahakan supaya mereka ni layak paling kurang solat subuh berjemaah tu kelayakan minimum untuk jadi tentera Allah. Minimum. Jadi maknanya orang lelaki yang ada dalam rumah kita tu maknanya ibaratnya kalau dia sebagai orang Islam tu sekala zaman Nabi ni orang yang tak datang solat subuh jemaah tu munafik. Confirm. Jadi kalau nak kenal orang munafik, jangan tengok solat zuhur, solat asar tak. Dia orang ada. Orang munafik solat kat masjid. Zuhur, asar, maghrib dia datang. Isyak dengan subuh dia masalah. Isyak mungkin okey lagi tapi subuh paling masalah. Itu orang lelaki. Tapi kita perempuan pun sama juga. Waktu subuh, azan subuh tu lena lagi ke bangun dah? Saya ingat kalau generasi yang agak berumur, yang maknanya umur-umur macam ni, insyaAllah lah bangun pagi. Yang kita risau ni yang generasi kemudian-kemudian. Generasi saya pun dah tak ramai dah bangun subuh. Maknanya bangun lepas azan subuh, tak dengar azan subuh. Padahal sebenarnya badan kita ni diciptakan badan kita ni siap bekerja. Switch yang kita switch off malam tu kan untuk tidur, badan kita ni siap untuk bekerja tu pukul 3 pagi. Dia switch on tu pukul 3 pagi. Dia kalau dari segi kejadian badan kita ni pukul 3 pagi tu gula dalam badan kita, gula dalam darah kita naik. Bukan sebab kencing manis, tapi gula tu bersedia untuk bekerja. Gula tu kan guna tenaga kan. Jadi orang zaman dulu kan keluar pagi-pagi buat kerja, lepas tu nanti dah pagi sikit naik matahari dah naik waktu duha tu baru sarapan. Jadi makanan datang daripada badan kita, dalam badan kita. Kita pula waktu badan siap bekerja, lena. Tu kadang jadi penyakit. Sebab badan dah cukup segar, lepas tu bila tak pakai, gula tu pergi mana? Jadi penyakit. Dan kadang-kadang penyakit bukan datang daripada makanan je, tapi daripada cara hidup juga. Sebab badan kita dah ada sistem penghilangan. Kilang yang Allah cipta, ada switch on, switch off dia. Kan? Jadi itu maknanya istilah pagi sebenarnya bukan pukul 10-11 pagi. Pagi tu pukul 3 pagi. Tu baru pagi. Kita nak sebut tu ada orang dia pukul 3 tu baru tidur. Kan? Maknanya malam untuk dia tu pukul 3. Patut dah bangun. Kok yang sepatut switch off badan dah down betul malam-malam dia tidur. Dia bangun. Bangun buat apa dah? Main game, tengok TV kan. Kalau malam-malam buat apa lagi kan? Jadi itu mana keadaan yang mungkin kita perlu perbaikilah dalam kehidupan kita. Baik, tadi sebut balik sedekah atau pemberian itu termasuklah menahan diri daripada melakukan kemungkaran. Ini yang keempat. Jadi maknanya kita ni tak buat apa-apa pun maknanya kita tengah sedekah. Itu hebatnya, tak buat apa-apa pun boleh dapat pahala. Tapi jangan jadi hujah lepas ni tak buat apa-apa. Duduk je. Pasal apa? Kan duduk tak buat apa-apa dapat pahala juga. Sebab tengah tak buat dosa. Dia daripada tak buat apa-apa lebih baik juga buat sesuatu itu. Jadi perbandingannya gini, daripada buat dosa lebih baik duduk diam. Tapi daripada duduk diam lebih baik buat ibadah. Tahap masing-masing. Mungkin untuk perompak tak apalah. Duduk diam tu jauh lebih baik lah daripada diri perompak. Tapi untuk kita yang rajin datang masjid, duduk diam ni tak baguslah untuk kita. Sebab tak dapat pahala. Kan dia ada level lah maknanya. Sebab tu kalau soalan orang suka tanya boleh ke tak boleh. Saya lebih suka tanya kalau boleh tak boleh ni maksudnya yang mana. Kita ada 5 hukum dalam Islam. Dan kita ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh, ada haram. Jadi kalau kita kata boleh tu maksudnya yang mana boleh? Sebab dia tak sama setiap orang. Jadi ada orang bagi dia yang boleh ialah yang wajib, yang sunat, yang harus, yang makruh. Yang tak boleh cuma yang haram je. Kan? Ada orang gitu kan? Yang haram je tak boleh. Sebab tu bila orang kata ni pasal apa merokok? Alah tak dosa pun, makruh je. Sebab bagi dia yang tak boleh hanya yang haram. Tapi ada orang yang boleh hanyalah yang wajib, sunat dan harus. Yang makruh tak boleh. Jadi sebab tu bila kata kenapa awak tak mau
awak tak mau merokok contoh kan. Yang sebab dia minimum kan hukum dia makruh. Kalau tak haram dia makruh. Jadi saya tak nak. Maksudnya bagi dia makruh dah tak boleh, dia tak nak dah. Tak nak buat. Tapi ada lagi orang yang harus pun dah kira tak nak, kira tak boleh. Jadi yang boleh bagi dia hanyalah wajib dan sunat. Dia level lain lagi, level tinggi lagi. Yang harus makruh dengan haram dia tak nak. Makruh dengan haram okey, jelas kan Allah tak suka. Yang haram memang dosa, yang makruh ni Allah tak suka, tapi yang harus ni yang tak ada pahala. Jadi ada orang kalau benda tak ada pahala dia tak mau. Jadi tadi duduk saja tak buat apa-apa, tak ada pahala dia tak mau. Sembang-sembang kosong, sembang kedai kopi, tak ada apa, tak dapat pahala kan, sembang kosong je, dia tak mau. Jadi kalau kata boleh ke tak boleh, dia akan mengikut tahap masing-masing. Sama macam contoh makanan syubhah. Syubhah ni halal, hukum dia halal. Makanan syubhah ada yang logo halal jakib, maknanya dia halal tapi dia syubhah. Jadi syubhah ni pilihan. Yang orang kalau jaga syubhah, status dia adalah orang yang wara'. Dia bukan orang biasa dah. Sebab tu sebenarnya tak banyak orang yang jaga syubhah. Sebab tu kita kalau tengah makan, tiba-tiba orang kata, makan benda syubhah, jangan marah. Pasal kita memang tak wara'. Kita memang bukan orang yang jaga makanan syubhah. Baik, jadi maksudnya untuk orang biasa, orang awam boleh makan syubhah tu, dia memang halal, jadi tak dosa. Okey, dia boleh. Tapi orang yang wara' dia takkan buat. Contoh kan, kalau Imam Badi'uz Zaman, dia pernah cerita ayah dia ni gembala kambing. Ayah dia waktu bawa kambing dia pergi, kita sebenarnya menggembala kambing ataupun bela haiwan-haiwan ternakan ni, yang terbaik bukan bagi makan dalam kandang, tapi bawa dia pergi padang. Makan dalam kandang akan merosakkan badan dia dan badan kita yang makan dia. Itu antara makanan yang dirosakkan. Dan makanan asal-asal yang bagi tenaga akhirnya bawa penyakit pada kita. Sebab makanan-makanan yang tidak semula jadi ni termasuk makanan-makanan yang tak berapa sihat. Kalau untuk manusia pun tak sihat, untuk haiwan pun sama. Lepas tu kucing pun boleh kena obesity, kena diabetes daripada makanan yang tak asli. Kalau kucing-kucing jalan tu lagi sihat. Dia makan asli betul-betul kan, yang tepi-tepi jalan. Yang betul-betul makan segar lagi sihat. Tikus hidup dia tangkap makan. Itu lagi sihat. Okay? Betul-betul metabolisme terbakar kan. Baik, jadi dibawalah kambing dia ni pergi ke padang rumput. Jadi kalau kita kata zaman dulu orang kalau bela kambing dia bawa pergi padang rumput, bukan contoh zaman dulu je. Zaman sekarang kalau boleh buat macam tu juga. Okay? Tapi dah tak dapat, tak apalah, sebab padang rumput tak ada kan. Dah semua jadi padang batu. Jadi tak ada. Baik, jadi kemudian dibawa ke padang rumput, ditutup mulut dia. Mulut kambing tu ditutup sepanjang perjalanan. Dan orang tanya kenapa? Dia kata supaya kambing aku tak makan tanaman orang. Padahal kambing dosa tak kalau makan pokok orang? Tak dosa, mana ada kambing ada dosa? Tapi sebab nak jaga yang syubhah, maka dia tak makan. Pernah lagi berlaku seorang imam, kalau tak silap Imam Syafi'i. Waktu tu dia berada di satu tempat tu dalam tempoh beberapa tahun, setahun ke gitu. Ada satu tempoh tu dia tak makan langsung kambing. Bila orang tanya kenapa, bukan selama ni makan ke kambing? Tak ada masalah kambing. Dia masalah dia bukan kambing, tak makan kambing sebab darah tinggi dah. Dia masalah dia kata sebab dia mula tak makan kambing bila satu hari tiba-tiba ada isu kambing seseorang tu telah hilang. Bila kambing dia hilang dan tak dijumpai selama tempoh berapa lama, dia bimbang kambing yang dia makan adalah kambing yang hilang. Sampailah diisytiharkan kambing tu dijumpai ataupun kambing tu diketahui kat mana. Kita kalau buat gitu tak makan. Bukan takat kambing, semua tak makan. Kan jenuh pun tak tahu tu. Padahal dari segi hukum halal tak dia makan kambing? Halal. Tak ada masalah pun. Tapi untuk dia yang menjaga itu termasuk syubhah, maka dia tak makan. Jadi sebab tu bila kita kata boleh ke tak boleh, kena tengok orang. Saya pernah masa ngajar di UIA dulu, Twitter kan. Adalah saya cerita pasal syubhah apa semua ni dalam kelas. Balik tu, tiba-tiba ada seorang student telefon. Dia tanya, "Ustazah, ni ada orang bagi kat saya satu balang coklat. Adalah jenama coklat tu kan.
Masa tu ada isu coklat tu. Dia ada logo halal JAKIM tapi ada isu. Isu halal tak halal itu di syaki gitu kan. Diragukan. Tanya, saya boleh makan ke tidak ni? Saya kata terpulang lah. Lepas tu kalau saya makan, kira dosa tak? Terpulang. Kalau Ustazah makan tak? Kalau saya tak. Habis tu saya boleh makan ke? Boleh kalau nak. Dia pun heran, macam mana ni Ustazah? Jadi boleh makan ke tidak? Saya kata ikutlah. Dia gini, orang yang menjaga makanan syubhah, dia takkan makan. Lepas tu, dia kata, lepas tu kalau tak makan boleh ke bagi kat kawan? Boleh. Saya tak boleh makan, kenapa kawan saya boleh makan? Sama-sama orang Islam kan? Pilih kawan yang tak jaga syubhah. Sebab syubhah ni memang pilihan. Jadi bagi dekat kawan yang tak jaga makanan syubhah, yang memang dia tak kisah, asalkan halal je dia makan, yang tu boleh kita bagi. Untuk kita jaga yang syubhah. Okay, kita tak makan, tapi kita bagi kat kawan kita yang orang Islam juga, yang memang makan semua asalkan halal. Syubhah ni dia satu bab detail tu. Kalau nak jaga syubhah, nombor satu, kita bagi tips dulu. Ada tak rasa mampu untuk jaga diri dalam bab makan ni? Ni kalau syubhah makan je. Syubhah ni ada dalam semua bab, bukan makan saja. Tapi kalau makan, boleh tak kita kalau makan kita tak payah fikir sedap tak sedap? Kalau tak boleh, maknanya tak boleh nak jaga syubhah. Susah. Nombor satu, kena hilangkan daripada pemikiran kita makan sedap. Buang daripada kamus hidup makan sedap. Kalau yang tu buat yang tu dulu, baru masuk, baru pergi belajar bab syubhah. Kalau tidak, nanti kita memang takkan dapat amal. Masalahnya bila dah belajar kena amal. Dia dah jadi tanggungjawab. Sebab syubhah ni kalau tak belajar, kita akan jadi menyusahkan diri. Yang ni ada berlaku juga. Zaman Sayyidina Umar Khattab, Sayyidina Umar pernah marah. Seorang sahabat tu, dia ada buah kismis jatuh. Kismis jatuh. Dia nampak kismis tu, sebiji kismis. Dia tak nak makan. Sayyidina Umar marah. Kalau ikutkan kan, kismis tu dia tak tahu siapa punya. Kalau ikut status syubhah kan, dia tak jelaskan siapa punya. Tapi Sayyidina Umar marah. Makan, dia suruh makan. Kenapa? Nombor satu, orang ni bukannya orang yang jaga syubhah pun. Tapi gaya-gaya lah, sekali-sekala tu. Sekali-sekala dia tak boleh. Dia kena betul-betul serius. Kalau jaga syubhah, betul jaga sepanjang hidup. Sekali-sekala dia tak boleh. Yang kedua, kismis sebiji ni, kalau lah kita ni ada kismis, kalau kita ada kismis kotak lah kan, tercicir sebiji, kita patah balik tak cari? Dah. Jadi dia memang tak ada masalah. Dan sebab tu yang kata kena belajar. Saya ingat ada satu tempat tu, bila kita jelaskan betul-betul ni, orang mula confuse. Bila confuse, dia petikai. Sebab begini, kita ni bila bincang syubhah, itu bukan masalah hukum fiqah lagi. Kalau hukum fiqah, benda tu halal. Hukum fiqah kan soal halal haram. Jadi yang syubhah ni memang halal. Bila kita bincang syubhah, dia dah masuk bab lain dah. Benda yang halal tetapi tidak diyakini. Benda yang halal tapi kita kata untuk orang tertentu je dia akan jaga, dan untuk menjaga tu tak mudah. Pernah dengar Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Ini syubhah bukan bab makanan, ini bab harta kerajaan pula. Khalifah Umar bin Aziz ni khalifah kan. Jadi satu hari anak dia datang pejabat, nak bincang, ayah nak bincang sikit boleh? Dia tanya apa? Khalifah Umar tanya, nak bincang hal keluarga ke hal negara? Lampu tu kan. Nak bincang hal keluarga ke hal negara? Anak dia kata hal keluarga. Ayah dia kata tunggu kejap. Masa tu pakai pelita. Jadi masa tu dia buka pelita kerajaan sebab itu pejabat. Tapi bila kata nak bincang hal keluarga, dia tutup pelita pejabat, dia buka pelita sendiri. Jadi dia bawa pelita dia sendiri dari rumah. Sebab apa? Sebab menggunakan harta yang bukan hak dia untuk satu waktu yang bincang tentang urusan keluarga. Itu termasuk syubhah. Kalau kita nak buat kan, rasa mampu nak buat pen kan. Kita duduk kat pejabat ni tak kerja tu, susah sikit nak cerita. Tapi tak apalah, bayangkan dekat pejabat ada pen pejabat atas meja. Nulis, tengah menulis tu tiba-tiba orang datang kat kita minta kita sign satu surat yang bukan surat pejabat peribadi, urusan peribadi sign. Masa tu tukar pen boleh tak? Sikit je nak sign. Pen kita pula duduk dalam bag kita ada dalam bilik belakang.
Kita akan guna pen yang tengah pegang ke, sanggup berhenti pergi jalan ke bilik belakang, ambil pen yang dalam handbag kita. Itu maknanya kalau memang nak jaga syubhat, itu yang kata dia akan ada di satu level warak gitu. Dia bukan lagi level orang awam. Itu dalam konteks syubhat. Baik. Jadi dalam banyak-banyak ni maknanya kita faham bahawa satu hadiah, kalau kita nak, kadang-kadang kita kata kita tak tahu nak buat apa lagi. Contoh kita sekarang ni, kita disuruh untuk melakukan sesuatu menolong umat Islam di Palestin. Baik, apa yang kita nak buat? Kita tak tahu nak buat apa lagi. Minimum jadikan peristiwa ni sebagai motivasi untuk kita meninggalkan dosa-dosa yang kita biasa buat. Motivasi besar gitu. Kalau selama ni macam nak tinggal mengumpat tu susah sangat kan. Ini jadi motivasi besar. Memang tak nak betul sebab nak tolong mereka. Kan kena tinggal maksiat tu baru layak untuk Allah tolong kita. Okay? Itu kalau lebih daripada tu kita nak forward berita video, itu pastikan juga sekarang ni kita perang media juga. Sebab tu mewawarkan apa yang terjadi ni dan menjelaskan tentang situasi di Palestin ni merupakan salah satu daripada tanggungjawab kita semua juga. Tapi satu hikmah kan, sebelum ni orang tak tahu apa jadi kat Masjidil Aqsa. Orang tak tahu apa cerita sebenarnya kat sana. Tapi dengan berlakunya ni, semua umat Islam jadi tahu. Kau masih tak tahu? Sini ada buat ceramah pasal Palestin? Tak ada lagi. Mungkin boleh panggil orang yang memang khusus kan. Kalau saya gitu-gitulah, antaranya yang baca yang tafsir-tafsir dalam Quran ni banyak cerita tentang Bani Israel. Yang tu banyak, maknanya taklah betul-betul terkhusus kajian sana tu kan. Tapi paling kurang kita tahu Masjidil Aqsa adalah Ardul Muqaddasah. Dalam dia nama Palestin ni baru kan. Jadi asal-asal dia adalah Ardul Muqaddasah di kawasan Jerusalem, itulah banyak Nabi dan Rasul ada lahir. Antaranya Nabi Zakaria, Nabi Isa pun kat sana. Nabi Isa ni dia diutuskan asalnya kepada Bani Israel. Tapi kemudian Bani Israel yang nak bunuh dia. Yang sampai hari ini dalam kitab Taurat yang telah ditulis semula itu dituliskan bahawa Nabi Isa adalah anak zina. Jadi dituduhkan Maryam tu adalah penzina yang berzina dengan seorang tentera Romawi. Itu dikatakan, disebutkan dalam kitab dia, yang menjadikan dia sangat bermusuh dengan orang hari ini, orang Kristian lah. Jadi itu dia punya situasi yang kita patut faham bahawa kalaulah umat Islam Palestin tidak bertahan di sana dengan nyawa dan darah mereka, kita yang wajib untuk mempertahankan bumi itu. Sebelum ni bukan hanya orang Arab yang pernah jaga Palestin, pernah jaga Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni dia rampas banyak kali, berpuluh-puluh kali. Rampas lepas itu. Jadi yang pernah mendapatkan kembali Masjidil Aqsa itu yang pertama Sayyidina Umar Al-Khattab. Masa zaman Nabi pun Masjidil Aqsa dia di tangan Romawi, Rom kan. Dan kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab mendapatkan Masjidil Aqsa itu dengan secara damai. Kuncinya diserahkan oleh penjaga Masjidil Aqsa pada masa itu yang merupakan orang Nasrani. Jadi orang Nasrani itu orang yang beriman dengan tauhid yang betul lah masa tu. Dan Nasrani yang bukan yang dipesongkan, yang asli. Jadi bila dia tahu ada Nabi akhir zaman yang lahir di bumi Mekah, yang lahir di Mekah tu, dan dia tahu dalam kitab dia disebutkan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, maka waktu tu dia serahkan kunci Masjidil Aqsa kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Kan cerita dia, Sayyidina Umar datang berdua je dengan pembantu dia. Waktu datang tu kan kenderaannya satu dan mereka bergili-gili. Kan kadang Sayyidina Umar naik, kadang pembantu dia kat bawah, lepas tu pembantu dia naik, Sayyidina Umar kat bawah, gila-gila sampailah nak sampai ke pintu Masjidil Aqsa tu. Waktu tu pembantu dia tengah duduk atas kenderaan. Sampailah orang yang kat situ tu ingatkan, itulah Umar Al-Khattab. Rupanya salah. Ni nak gambarkan apa? Tawaduknya Sayyidina Umar Al-Khattab. Maknanya kalau sampai confuse, pakaian dia sama lah kan maknanya kan. Tak adalah pakai baju diraja ke mahkota ke apa. Padahal waktu tu dia khalifah. Dan kemudian kembali lagi dirampas sampailah didapatkan semula oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu pada tahun 1009 atau 1099. Sekitar 100 tahun peperangan dalam perang salib dapat balik kan. Kemudian terlepas lagi kan. Jadi macam itulah berulang kali. Jadi maknanya nak katanya memang itu kan juga kiblat kita kan.
kiblat kita sebelum daripada Kaabah yang terakhir ni. Kaabah asalnya kiblat kita Kaabah kali pertama kan zaman Nabi Ibrahim, kemudian berpindah ke Masjidil Aqsa, dan kemudian pada zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi berdoa kepada Allah SWT supaya dipindahkan semula ke Kaabah, dan Allah terima doa tu, berpindahlah semula kiblat kita ke Kaabah. Bayangkan kalau kiblat kita ke Masjidil Aqsa hari ni, menghadap Israel semua kan, habis dia orang pun perasan. Memang zaman Nabi tu asalnya tak dipindah kiblat sebab nak supaya orang Yahudi ni lembut hati, nak bagi tahu kata kita ni kiblatnya sama, tapi rupanya yang jadi terbalik. Dia orang malah mempermainkan, mengolok-olokkan dan merendahkan Nabi. Dia kata kamu ni ikut kiblat kami, kan? Dia terbalik itu. Ya, akhirnya bertukar arah kiblat. Jadi itulah erti bumi Palestin itu kepada kita, yang maknanya kita tak boleh diam sebab cita-cita Zionis itu bukan sekadar Palestin. Tahu kan bendera dia yang atas biru bawah biru tu kan maksud dia apa? 2 sungai. Jadi impian dia adalah nak wujudkan sebuah negara Daud, itu bintang Daud tengah David, dia panggil David kan. Raja Daud tu, Raja David tu di antara 2 sungai, Sungai Furat dengan Sungai Nil. Dan maknanya antara 2 sungai ni, lepas kalau habis Palestin tu dia masuk ke Mesir, Saudi pun kena. Cuma sekarang ni negara Arab tak sedar. Masih kita kata apa itulah yang Allah bagi tahu, kata kalau sampai kamu percaya dengan janji-janji orang kafir dan kamu meninggalkan orang beriman, itu tak layak untuk dapat pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada tergolong dalam golongan yang tidak layak untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ingat, kemenangan umat Islam tu sentiasa dengan pertolongan Allah, bukan dengan kekuatan-kekuatan zahir yang kita handalkan, yang kita rasa hebat kita tak. Dan kita rasa teknologi siapa lagi hebat, dia mesti akan menang. Tak. Dari dulu tak macam tu. Kan? Kita kena belajar daripada sejarah. Kadang saya fikir, kenapa sejarah kita ni banyak ditulis oleh orang tanis. Kita tak kenal sejarah tanah Melayu. Tapi selain daripada sejarah itu dipalsukan, selain itu juga sejarah itu ditulis dalam bentuk yang menyebabkan ramai orang tak minat belajar sejarah. Masa zaman sekolah dulu, siapa minat sejarah? Saya termasuk yang tak minat lah. Masa sekolah kan. Tapi lepas pada tu minat, sebab dah faham bahawa dalam Islam memang sangat diajar dan disuruh untuk kita mempelajari sejarah. Minimum kita tahu, bila kita belajar tentang Nabi je, itu sejarah. Maknanya memang kena minat. Bukan hanya sejarah sirah dalam Islam, tapi juga sejarah semua. Terutamanya kita sendiri, latar belakang kita, termasuk juga sejarah keluarga kita. Hari ni kita tak kenal keturunan kita. Siapa kenal nama moyang kepada moyang kita? Itu belum 7 keturunan. Kalau moyang kepada moyang baru 6. Dah tak kenal dah. Kadang moyang pun dah tak kenal. Ataupun atuk kepada moyang, ayah kepada moyang, kita dah tak kenal. Padahal silsilah keluarga ni sangat memberi kesan kepada kehidupan kita. Kan kita tahu kalau dalam bidang kesihatan misalnya, penyakit-penyakit kita banyak menurun keturunan kan. Dan genetik kita yang kita bawa ni, DNA kita ni, sebenarnya jasa yang paling besar yang diberikan oleh ibu bapa tu ketika memberikan DNA yang baik kepada anak-anak ni. DNA ni boleh dibentuk kan? Jadi tu ada orang tanya, kalau mak yang jenis dia lepas dia beranak, dia buang anak, lepas tu tiba-tiba bila kita jumpa dia, wajib lagi ke kita nak kena buat baik dengan dia? Padahal dia tak pernah berjasa dalam hidup kita. Kita jawab ya, sebab dia pernah bagi jasa DNA tu. Jasa kita punya genetik yang baik paling kurang kan, genetiknya dia tak cacat paling kurang. Kita tahu ada banyak penyakit, misal kata sawan, itu kan menurun keturunan ya. Dan satu lagi yang penting selain daripada kesihatan tubuh badan juga adalah kita tahu keturunan kita tu apa pekerjaan dan amalan dalam hidup dia, sehingga hari ni banyak orang sakit tak tahu punca. Rupa-rupanya ada saka. Itu termasuk keturunan tu. Nak kena tahu tu nenek moyang kita buat kerja apa dulu. Kan? Boleh jadi yang jadi primadona kampung tu, tu dia pakai apa tu? Kena tahu. Supaya kita tahu punca penyakit kita. Jadi kita dihilangkan. Yang tak tahu keturunan ni orang barat lah. Sebab dia memang ayah dia pun dia tak kenal dah. Dia lahir tanpa ayah. Bukan tanpa ayah macam Nabi Isa dah kan. Maknanya daripada zina. Itu yang Islam sangat menjaga seorang manusia tu jangan sampai lahir daripada zina tu kan? Sebab itulah antara yang kita nak jaga susul galuh keturunan.
Dan kadang-kadang ada juga yang kita tengok anak ni tiba-tiba ada bakat yang mak bapak dia tak pernah ada bakat tu. Rupanya daripada keturunan juga. Kan? Ada juga yang berbakat rupanya bukan bakat semula jadi. Bakat makhluk halus. Dia pakai makhluk halus untuk dapat bakat macam tu. Itu kena diubati. Ini kena dilepaskan. Itu semua daripada keturunan yang kita tak tahu. Itu makna sejarah. Jadi sejarah ni sangat penting, apalagi sejarah yang berkaitan dengan agama, dengan bangsa kita. Itu sejarah yang benda yang sangat penting untuk kita pelajari. Baik, tengok muka surat 132. Menghargai setiap pemberian. Dinyatakan dalam hadis bab ini agar manusia tidak memandang remeh kepada suatu pemberian walaupun hanya dengan kuku kambing, sama ada ketika dia hendak memberi atau ketika dia sedang menerima. Adapun kuku kambing yang disebut dalam hadis tersebut bukanlah bermaksud dengan erti sebenar, tetapi ia adalah suatu perumpamaan untuk menggambarkan betapa sedikitnya pemberian tersebut dan betapa tidak bernilainya ia di mata manusia. Namun seorang mukmin tetap perlu menghargainya. Pada hakikatnya, tidak ada sesiapa pun dari kalangan bangsa Arab pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam yang pernah memberi kuku kambing kepada orang lain kerana ia tidak boleh digunakan untuk sebarang tujuan. Ni ada hadis cerita tentang Sayyidatina Aisyah ni, dia pernah bersedekah dengan 2 biji anggur. Kemudian ketika Sayyidatina Aisyah sedekah, beliau dipandang oleh ahli keluarga dia. Maknanya masa tu tengah ada ramai-ramai, keluarga ramai-ramai ni, keluarga dia pandang-pandang dengan macam agak sinis lah. Ada ke bagi 2 biji anggur, 2 butir tu anggur. Kan anggur tu ada biji, bukan biji dia tak, butir, 2 butir anggur. Biji tu orang tak makan dah kan. Makan juga antioksidan. Dan cuma kadang-kadang orang buang. Tapi 2 butir anggur lah. Baik, lepas tu Sayyidatina Aisyah kata apa? Dia jawab, la tu'jibna fakam fiha min mithqala dzarrah. Janganlah kalian merasa heran, maka berapa zarahkah berat 2 biji anggur ini. Baik, sini nak bagi tahu menghargai setiap pemberian ni, nak bagi tahu nombor 1, kan hadis ni sebut kuku kambing. Hari tu kita dah bincang kuku kambing yang mana kan? Tahu tak? Kuku kambing mana? Biasa tengok. Kita balik tengok kambing mana kuku. Sebab kita imagine bila sebut kuku je macam kuku kita. Dia jenis kambing, kuda, lembu, keldai. Kuku dia tak macam kita. Yang kita panggil tapak kaki tu lah kuku dia. Sebab tapak kaki dia tu boleh memancang. Sifat dia macam kuku. Dan biasa tak tengok orang asah kaki kuda. Kita kadang duk bayang macam tapak kaki kita kena asah. Sakitnya. Kadang dia ketuk-ketuk lagi pagi tukul kan. Kita bayang tapak kaki kita kena ketuk dengan tukul. Kan, kena paku kat tu, kita bayang sakitnya. Dah, itu bukan tapak kaki, itu kuku. Kuku kena ketuk memang tak sakit, kena kikis tak sakit. Jadi sebab tu kita boleh tengok kuda tu, dia letak paku, lepas tu dia ketuk-ketuk pakai tukul, dia santai je. Diam je kan. Kalau dia sakit, mestilah dia ngamuk-ngamuk. Dia tak sakit. Sebab ada orang bila dia tengok, biasa tengok tak orang buat gitu. Dia pasang ladam kaki kuda tu. Dia pasang ladam tu kan, dia angkat kaki tu, ada besi dia pasang tu kan. Dia paku kan. Dia ketuk-ketuk tu dengan tukul. Ada orang tengok, kesiannya. Tapi tengok kuda tu tak buat apa-apa. Diam je. Dia tak sakit. Siapa tak pernah tengok video lah. Ataupun pergilah tengok mana-mana stable kuda kan. Kita orang baru je buat program baru ni, memanah dan berkuda. Itu muslimat masjid. Dia minta. Muslimat masjid. Dia memang umur-umur macam ni lah. Naik kuda. Cuba naik kuda. Saya tarik masa tu. Jadi tak adalah kita lepaskan. Ada juga yang takut. Ada yang semangat kan. Ada yang biasa-biasa je. Ada yang takut tu. Naik je baru jalan 2-3 langkah. Kata Ustazah rasa kena turun kat sini juga. Tak boleh dah nak jalan. Tak apa, kita kata kita bawa pelan-pelan. Kuda tu dia ikut kita kan. Bukan kita yang ikut kuda kan. Nak laju ke nak pelan kita yang boleh bawa. Jadi tarik pelan-pelan lah untuk yang takut. Yang confident sikit, kita buat lari. Kuda pun lari. Kita bagi cuba tu sebab kita sebenarnya perlu ingat, kuda adalah kenderaan. Dia bukan sukan. Yang kata dia sukan tu barat. Sukan lasak pula tu. Padahal dalam Quran dia disebut sebagai kenderaan. Quran sebut ada 3 haiwan sebagai kenderaan. Al-khail wal-baghal wal-himar.
Ada 3. Khail, kuda. Al-baghal. Baghal ni pertengahan antara kuda dengan, dia kacukan kuda dengan keldai. Yang ketiga keldai. And ini yang disebut dalam satu ayat yang sama. 3 ni adalah kenderaan. Yang ketiga keldai. Himar. Keldai. Baghal lain. Baghal lain. Baghal dia kacukan. Dia kacukan kuda dengan keldai, keluar barang baghal. Jadi baghal ni saiz dia pertengahan. Keldai kecil, kuda besar. Baghal tengah-tengah. Bentuk dia pun tengah-tengah, campur. Kalau tengok 3 binatang ni maknanya hampir sama. Saya masa kat Mesir, saya duduk rumah sewa. Rumah sewa tu dekat pasar, atas pasar. Jadi saya duduk Iskandar Jah kan. Pasar tu ada kereta kuda, ada keldai juga. Kereta kuda dia 20 sen je naik. Dia kalau pergi tempat pelancong RM10. Situ kereta kuda tu macam taksi, 20 sen je kalau nak naik. Tapi kita tak pernah naik lah sebab dia masuk kampung pedalaman kan. Bukan tempat kita orang lah. Cuma selalulah tengok kan, kuda, kereta kuda. Lepas tu kadang-kadang keldai. Kalau keldai ni biasanya dia bawa barang kan. Masa tu saya duduk tengok kan, saya perhati kuda dengan keldai sepintas tengok sama kan. Tu saya duduk perhati beza kat mana keldai dengan kuda. Sepintas tengok sama, tapi kita tahu itu keldai, itu kuda. Padahal kepala sama, ekor sama, badan sama, bentuk sama. Beza kat mana? Beban dia lain. Ekor lain. Dekat ekor lain. Macam mana? Bunyi confirm lain. Keldai ni kalau bunyi dia disinonimkan dengan satu yang tak baik kan. Kalau kuda dia baik bunyi dia bagus. Dan kuda ni dia sebenarnya kenderaan. Bila dia kenderaan, kita boleh bayangkan satu badan dia tu macam sebuah kereta. Exhaust dia kat mana? Hidung. Kalau belakang dia kentut sepanjang masa lah. Asal berlari kentut gitu kan. Hidung. Exhaust ni hidung. Lepas tu kalau kita dengar tiba-tiba dia berdengus kuat kan waktu dia berlari ke apa, jangan ingat dia penat. Ingat kereta kalau tekan minyak kuat, keluar exhaust dia kuat. Jadi bukan kereta tu penat tak. Exhaust dia keluar. Masa hari tu saya buat tarik kan, sebab saya tarik saya sebelah hidung dia je lah kan. Dia dengar lah hidung dia. Kali pertama nak bawa dia berlari tu ada seorang yang muda sikit kan, lelaki. Jadi kita bawa lari lah. Saya tanya dia, boleh dah ni nak lari? Dia kena, tuan yang duduk tu kena confident juga. Kalau tidak tak boleh. Kalau dia boleh jatuh kalau kita tak confident. Kalau confident okey. Kan first bawa lari tu, dia punya mungkin exhaust dia baru first time nak tekan minyak kuat kan. Keluar tu semua. Macam semua air liur basah saya. Kena saya lah kan. Lepas tu dia okey. Sebab dia macam istilahnya kalau pagi-pagi kan exhaust kan macam ada air sikit dalam tu kan. Kalau kita baru start dia keluar sikit air sikit-sikit percik. Tu kuda. Jadi mana sifat dia memang sifat sebuah kenderaan. Ekor dia tu sensor. Tu kita nampak ekor dia sentiasa melibas. Itu sensor, macam sensor belakang kereta kita tot bunyi kan. Tu sensor dia kuda, sensor dia ekor, cuma tak bunyi. Dia libas-libas tu dia nak ukur jarak. Jadi itu yang Allah cipta dia sebagai kenderaan. Jadi kita nak bagi, kenapa kita anggap dia sebagai sukan lasak? Sebab badan kita sangat lemah. Antaranya dilemahkan dengan makanan-makanan. Memang banyak makanan-makanan kita yang sengaja dilemahkan. Hari ni bila kita boikot barang Israel, ingat satu je, kalau kita rasa berat sangat nak boikot, sebenarnya barang-barang yang Israel bawa masuk di tempat kita semuanya merosakkan kita. Ini kan setelah sekian lama baru ada orang buat kajian. Contohnya Milo. Ni kita sebut terus dah sebab kita nak boikot betul ni. Milo. Memang dia mendakwa, dia kan menipu pun tak apa. Dia mendakwa minum Milo anda jadi kuat dan sihat. Padahal doktor-doktor sendiri bagi tahu mana ada minum Milo jadi kuat. Minum Milo mana boleh lari laju. Dia punya gula terlampau tinggi kan. Dan dalam tu ada mengandungi kita kata benda-benda yang tak larut kan. Dan kemudian yang baru ni ada seorang doktor jumpa lagi, dia sebut produk Nestle semua, Milo kan bawah Nestle semua tu Yahudi. Jadi di bawah dia tu banyak makanan-makanan sampah. Antaranya cornflake yang disebut sarapan pagi jadi bertenaga, tu semua junk food. Jadi termasuklah yang fast food yang orang duk komplain tak mau nak boikot, ada lagi yang tak mau boikot, nak kata kesian apa semua. Itu pun semua sampah. Burger,
fries, itu semua sampah-sampah yang masuk dalam badan kita. Yang akhirnya secara jangka panjang dia melemahkan badan kita. Dia racun lah sebenarnya untuk badan kita. Okay. Jadi maknanya kalau kita tahu pun konteks dia sama dengan minuman Coca-Cola, Pepsi tu gula sangat tinggi dan memang dia kita guna buat cuci tandas jadi maknanya kita perlu ingat satu lah kan, mereka tak ada keinginan pun nak bagi kebaikan tu kita. Dia tak pernah fikir nak bagi kebaikan tu kita. Yang dia fikir nak untung dan duit banyak. Dan kalau hari ni kita rasa susah nak boykot, sepatutnya kita insaf, kita patut boykot bukan sekarang. Yang selama ni kita duk beli barang dia tu. Sebab isu Palestin ni sejak 1948. Siapa lahir sini sebelum 1948? Dah, maknanya sejak lahir patutnya kita dah boykot. Sebab kita tak boykot sejak lahir itulah dia boleh beli bom-bom nuklear sekarang. Jadi sekarang yang ada bom Palestin tu, itu duit kita tu. Kita dah lepas dia banyak duit beli bom, baru kita nak boykot. Kan? Sekarang dia tak ada duit, nanti dia berhentilah kejap. Lepas tu kita bagi lagi dia duit. Dia pun tahu orang Islam ni hangat-hangat tiap ayam. Kejap dia boykot, lepas tu tak lama, ya Allah tak tahan nak makan dia. Kan? Nak juga beli barang dia. Yang kalau sabun basuh tu, Sunlight lah yang terbaik kita kata. Kan? Sunlight tu dia punya juga. Rupanya sebenarnya sabun ni bukannya banyak buih tu yang terbaik. Sabun sebenarnya tak ada buih. Buih tu tambahan, benda ini tambah. Buih tu yang buat tangan kita kering, rosak. Kan? Jadi maknanya kita perlu faham memang orang kafir, apatah lagi musuh Islam yang macam tu, dia takkan pernah ingin kebaikan pada kita, dan bahkan lebih pada tu dia memang nak merosakkan kita. Kena ingat yang tu. Kan? Dia tak ada amanah pun untuk menjaga setiap sesuatu tu supaya jadi kebaikan kepada orang lain, dan dia tak ada pun rasa untuk memberi manfaat kepada orang lain. Dan bukan itu yang ada dalam fikiran dia. Beza dengan orang Islam, kalau kita berniaga ataupun kita buat sesuatu, Allah perintahkan kita untuk sentiasa berniat untuk memberikan manfaat pada orang lain. Baik. Kemudian kita tengok lagi tadi bahawa Sayyidatina Aisyah, dia pernah bagi sedekah 2 butir anggur dan saudara dia jeling-jeling macam duk kata, ada ke bagi sikit sangat, ada ke bagi 2 butir je anggur. Maka Sayyidatina Aisyah kata apa? Kamu tahu tak dalam 2 butir anggur tu ada berapa banyak atom? Zarah ni atom kan? Berapa banyak? Boleh kira tak? Atom tau. Kalau bom atom boleh nampak. Kan? Kalau atom ni maknanya molekul-molekul, benda halus yang ada dalam tu yang tak boleh tengok dengan mata kasar. Maksudnya Allah tu menimbang bukannya sebutir anggur, 2 butir anggur. Allah tu timbang amalan kita pakai zarah. Kan? Maknanya pakai atom-atom. Jadi maknanya kalau misal katalah kita punya pemberian tu hanya benda sebesar ini, dia tak hitung besar ni berapa gram tak. Dia kira berapa banyak atom dalam ni. Berjuta mungkin. Itu timbangan amalan. Jadi sekecil mana pun jangan remehkan. Baik, untuk surat 133, surah Al-Zalzalah ayat yang ke-7, disebut faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walau seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Jadi maknanya buat baik ni walau sekecil mana pun akan dapat balasan. Sekecil mana tu macam mana? Apa rasa amalan baik kita yang paling kecil? Senyum. Senyum masih besar juga. Sebab nak kena tarik mulut. Lagi kecil pada tu. Duduk diam tadi ya. Tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa, itulah kebaikan paling-paling kecil. Maknanya kan tadi kita sebut, bila kita tak buat dosa, itu saja dah merupakan satu bentuk sedekah, satu bentuk hadiah. Jadi maknanya tak buat apa-apa tu dah kira baik lah tu. Kalau datang kelas kan, ni, kalau kita duduk dalam kelas tu baik. Kalau kita tidur, masih baik lagi. Lebih baik daripada yang tak datang. Tapi kecil kan? Kebaikan yang lebih kecil kan, daripada yang mendengar betul. Tapi kita kata tetap ada kebaikan. Jadi tu maknanya bentuk kebaikan ni sekecil-kecil jangan diremehkan. Bawah tu surah Al-Baqarah ayat 265, maksudnya, dan perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali ganda. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan.
Ini perumpamaan infak. Jadi perumpamaannya, kalau kita ikhlas dalam kita bersedekah ataupun infak, dia seumpama kebun yang ada di dataran tinggi bila hujan lebat. Bila hujan lebat, maka kebun yang ada di tanah tinggi dia akan dapat banyak air. Jadi buah dia akan sangat subur. Dan kalau hujan lebat tu tak siram dia, gerimis saja, itu saja dah cukup untuk membuatkan dia tetap juga berbuah. Sebab dia duduk kat tanah tinggi. Sebaliknya kalau kat tempat tanah rendah ni, kadang-kadang sebab hujannya terlampau sikit, habis kat tanah tinggi je. Yang rendah-rendah tak dapat dah. Itu maksudnya. Jadi itu gambaran perumpamaan, maknanya kalau sedekah ni sikit pun memang dia tetap ada hasil. Okey, boleh, maknanya ni yang kita tengok berkaitan dengan sedekah ataupun hadiah kan, yang kita nak bagi dan kita tak meremehkan walaupun apa yang orang bagi tu sikit. Yang tadi kita contoh kuku kambing. Kuku kambing ni orang Arab pun tak bagi. Tak bagi ke orang. Maksudnya kalau Nabi sebut walaupun kuku kambing, bukan kata maknanya maknanya zaman Nabi orang duk bagi ke orang ke kuku kambing. Tak juga. Tapi Nabi nak gambarkan betapa tak berharganya benda tu tetap kena hargai. Raya korban kan, tiba-tiba orang bagi daging kat jiran tengah sebelah, kita dapat tapak kaki. Marah. Tapak kaki ni makan, tak boleh buat apa pun tak boleh. Dan buang macam tu je. Tetap kena hargai, terima kasih sebab dah bagi sesuatu juga. Walaupun yang dibagi tu sampah. Kan? Maknanya ni konteks kita nak menghargai pemberian. Baik, tadi kita bincang macam mana kalau orang bagi kat kita benda tu benda yang kita tak pakai, boleh tak kita bagi kat orang lain? Baik, kalau boleh atau tidak, maknanya hukum dosa atau tidak, dia tak dosa, dia boleh. Dan zaman Nabi pun pernah juga ada sahabat yang buat macam tu. Dan ada sahabat kan yang Nabi pernah bagi hadiah kain kan, lepas tu dia tak pakai, dia bagi kat isteri dia. Tapi Nabi tanya, tak berapa lama Nabi tengok dia tak pakai-pakai, Nabi tanya, mana pergi kain yang dulu aku bagi? Dia jawab, aku bagi isteri aku pakai. Bila dia bagi isteri pakai, Nabi kata, kalau isteri kamu yang pakai, lapiskan lagi satu lapisan. Ingat tak hadis ni kita belajar dalam bab aurat itu. Dia kata supaya tak menampakkan bentuk batang tulang isteri kamu. Maksudnya kain tu dia mungkin agak membentuk badan. Jadi kalau perempuan pakai, dia kena lapis lagi selapis. Maksudnya kalau kita bagi hadiah ke orang tu tak pakai-pakai, tak ada masalah nak tanya balik. Tapi tanya tu bukannya nak minta balik. Tanya tu, tanyalah berguna ke tidak hadiah tu kan. Kan kita bagi dia, misal kata kita balik Mekah, kita bagi dia tudung kan? Ataupun kita bagi dia tasbih, sejadah. Betul, sejadah kadang banyak sangat. Itu kita tak pernah nampak dia pakai sejadah tu. Yalah, kalau perempuan masa bila pula nak nampak dia pakai sejadah tu? Kita solat kat masjid kadang-kadang kan. Dan kalau jumpa pun bukan time solat, kita tak nampak dia pakai, kita boleh tanya. Sebab Nabi pernah tanya, mana sejadah yang aku bagi dulu, pakai ke tidak? Boleh je nak tanya. Jadi secara adabnya, ya. Baik, ini kita adabnya. Kalau maknanya kita pakai 2-3 kali, lepas tu kita bagi ke orang kan, sedekah ke orang sebab orang tu tak ada sejadah. Baik, boleh ke tidak? Kalau tanya hukum memang boleh lah. Dia tak dosa, cuma adabnya. Baik, adabnya apabila pemberian orang, maka kita hargai dengan cara kita pakai depan dia. Jadi kalau sejadah memang kita jarang pakai, tapi kalau rasa setiap kali misal kata hari ni kan datang sini, yang bagi kita sejadah tu kawan kita, dan kita nak solat kat masjid hari ni, bawa sejadah yang dia bagi. Walaupun kita tak pakai pun langsung masa lain, kat rumah langsung tak pakai, tapi pakai depan dia. Tunjuk kat dia, kata benda yang dia bagi tu kita hargai. Tudung, dia bagi tudung, pakai depan dia. Mungkin tudung dia bagi tudung kontot, kan? Kita pakai tudung besar, tak boleh nak pakai kat luar, pakai masa dia datang rumah kita. Maknanya tujuannya supaya dia nampak kata berharga. Kita pun rasa kan, kalau benda kita bagi tu kita nampak dia guna, seolah-olah dia suka pula benda tu, mesti kita akan gembira, seronok nak bagi lagi. Sebaliknya kalau kita bagi je kat dia, kita tahu pula dia ni asalkan dapat barang apa-apa dia tak suka, mesti dia bagi ke orang. Rasa kita semangat tak nak bagi lagi hadiah ke dia? Tak dah. Rasa macam nak bagi pun dia ni jenis memilih. Bukan semua benda dia pakai, kita bagi dia bukan pakai pun.
Baik, tak payah bagi. Kita ni kadang-kadang kita tu cari hadiah bukan senang. Tawaf keliling kedai. Sa'i keliling kedai nak cari hadiah dia. Tiba-tiba dia tak pakai, dia bagi ke orang. Baik, ya. Jadi dari segi adabnya memang kita tetap kena gunakan. Baik, isunya bila banyak sangat. Kan? Banyak sangat. Habis kita takkan nak pakai juga sebab dah banyak sangat. Misal tudung kita dah banyak sangat. Ada 365 helai tudung lah kita. Cukup dah sehari satu pakai setahun kan. Dia tambah yang ke 366. Tak terpakai lah tahun ni. Jadi maknanya macam mana kita nak pakai gitu kan. Baik, dia isunya bukan masalah sebab dah banyak sangat tu yang tak boleh nak pakai, ataupun mungkin makanan, misalkan orang bagi kita makanan, mungkin ada sebab kita tolak. Antaranya misalnya sebab kesihatan, makanan tu tak sihat. Kemudian mungkin sebab kita dah ada makanan, kita dah kenyang misalnya. Baik, yang ini kita kata menyebabkan kita kata kita memang tak dapat nak terima, nak buat macam mana kalau kita ambil juga membazir, kita bagi ke orang lain. Baik, dia sebenarnya isunya adalah pada sikap kita. Macam mana boleh ada tudung sampai 365 helai tu? Tanya balik. Jadi menyebabkan apa? Menyebabkan bila terlampau banyak dah kita ada, kita tak dapat dah nak terima yang orang lain bagi. Padahal pakai benda yang kita beli sendiri dengan pakai benda yang orang bagi hadiah, pahala dia beza. Makan makanan yang kita makan sendiri, kita beli sendiri, dengan makan makanan yang orang bagi pada kita, beza pahala dia. Dan kenapa kita sampai tak boleh nak makan pemberian orang? Sebab, misalnya sebab masalah kesihatan. Kita ni jadi tak sihat, pasal apa? Dan kita tahu badan kita ni kalau sesekali makan makanan yang tidak sihat, kalau hanya sekali-sekala waktu orang bagi saja, insya-Allah dia tak mudarat. Yang jadi mudarat, jadi penyakit ni pasal berterusan. Habit kita, cuba tengok kita punya makanan kesukaan. Sihat ke tidak? Yang itu yang bawa penyakit ni. Tapi kalau orang bagi sekali-sekala, dia tak sakit. Dia tak bawa penyakit. Badan kita ni bijak. Allah dah cipta badan kita ni semuanya macam dalam badan kita ni kan, organ-organ kita ni, dia bukan sekadar bekerja je. Dia ada perasaan juga. Organ kita ada perasaan. Sebab tu ada banyak penyakit yang punca daripada masalah kemurungan, masalah pemikiran, masalah kecewa dalam hidup tu bawa pada penyakit. Sebab organ kita ada perasaan. Sakit buah pinggang ni ada doktor kat Indonesia disebut. Antara punca sakit buah pinggang ni adalah hilang self-confidence. Sebab itu, siapa yang suami dia sakit buah pinggang, cuba cek balik apa isteri dia dah buat pada suami dia. Kadang-kadang ada isteri yang suka kutuk suami, sampai suami rasa tak berharga, tak bernilai. Dia rasa aku hidup macam tak ada guna. Isteri dah ada duit sendiri, banyak duit, dah tak perlukan duit aku lagi. Kerana isteri dah buat semua kerja sampai dia rasa dia langsung tak berguna. Itu boleh bawa pada penyakit. Sebab organ dalaman tu kemurungan. Organ badan kita. Jadi organ badan kita ni intelligent. Dia boleh dia boleh menapis, dia boleh sampai kan kita tahu ubat pun badan kita boleh immune dengan ubat. Kan? Maknanya badan kita tu boleh proses, oh ni dah selalu sangat masuk, aku kebal dah ni dengan benda ni, kena tambah dos. Tambah dos tu bukan sebab badan kita yang perlukan tambah dos, sebab badan kita dah kebal dengan yang dulu. Jadi macam orang misal kata masak kan, ibu-ibu masak kan, kalau kita tu biasa masak kat dapur dengan minyak panas tu, biasa menggoreng minyak panas, orang yang duk goreng pisang apa, duk kerja macam tu, memang kerja dia macam tu, lama-lama tangan dia kebal tau. Dia boleh masuk tangan dalam minyak panas tu. Jadi goreng pisang dah tak payah pakai apa-apa alat, masuk je nanti nak ambil pisang pun ambil pakai tangan. Boleh, memang ada orang buat. Kan? Itu badan kita. Dia memang intelijen, memang Allah dah cipta dia bijak. Jadi benda-benda yang merosakkan yang sikit-sikit tu, dia tak menghancurkan badan. Apalagi bila dia buat benda tu dengan perasaan gembira dan menggembirakan orang. Bila orang bagi hadiah, kan happy kan, orang yang bagi tu seronok, kita pengguna dengan penuh gembira, kita menggembirakan orang, dia bagi hormon kegembiraan. Itu yang sebenarnya apa yang Nabi SAW ajarkan ni. Sunnah ke, wajib apatah lagi kan. Kalau boleh kita laksanakan tanpa kita memberikan apa-apa alasan. Sebab Nabi SAW tu dapat apa-apa perintah tu dengan wahyu kan. Maknanya Nabi buat apa-apa semua daripada wahyu. Maknanya memang untuk kebaikan kita. Dia confirm baik untuk kita. Jadi bila Nabi suruh terima walaupun hadiah tu tak berharga ke tak berguna, mesti ada sebab.
Kita tahu bila kita suka bagi hadiah, kita akan happy. Sebab apa? Sebab orang keliling kita happy. Ni yang kita tengok dalam muka surat 134 ni. Mengenai tips membentuk pribadi suka memberi. Ini kita nak tengok tadi kan. Macam mana nak bagi kita suka untuk memberi tu, ataupun sekaligus kita menghargai juga pemberian. Kaedah dia ialah ingat, buat dan lihat. Baik, apa yang perlu kita ingat? Yang pertama, asal usul. Ingatlah asal usul kejadian kita dari mana yang hina menjadi seorang bayi yang tidak punya apa-apa. Atas belas kasih Allah, maka kita menjadi dewasa, kaya dan bahagia. Apa yang kita miliki sekarang dahulunya tiada, kini ada dan mungkinkah ia akan kembali tiada? Kesedaran ini akan membuatkan kita merasa tidak memiliki. Sesungguhnya semua adalah milik Allah Azza wa Jalla. Ini maknanya untuk memberi pula kan. Untuk memberi kita kena ingat asal usul kita daripada tak ada. Tak ada apa. Siapa yang lahir-lahir tiba-tiba genggam emas betul? Yang akan kata emas, selai apa pun tak ada kan. Betul-betul kita kosong, tak ada apa. Itulah asal kita. Sebab tu kalau kita nak mudah untuk memberi ni, kita kena ingat kita memang dulu tak ada apa-apa. Yang kita tiba-tiba ada duit, ada apa semua-semua ni mendatang, benda yang baru. Jadi kalau dia tak ada semula, maknanya kita bukan kehilangan, tapi kita kembali kepada asal. Tak ada masalah kalau kita balik kepada asal. Baik, tadi kita sebut sikit yang supaya kita ni menghargai pemberian orang ni, maknanya yang perlu kita baiki adalah sikap kita sebenarnya. Maknanya tadi, kenapa kita tak boleh nak terima makanan? Sebab kita dah banyak sangat makanan. Padahal Nabi SAW ni ketika duduk seorang-seorang, Nabi tak makan banyak pun. Kadang-kadang sehari sebiji kurma je. Waktu kadang boleh ingat orang Palestin tak dapat makan kan. Sebenarnya satu kebahagiaan yang mereka rasakan ialah mereka berada di dunia sebenar. Dunia yang Allah sifatkan dalam Quran. Kita ni tengah duduk alam khayalan. Alam khayalan yang penuh dengan kita punya pemikiran nakkan kebahagiaan, nak kaya, nak senang lenang duduk selesa. Ini bukan dunia yang Allah sifatkan dalam Quran. Melalaikan dan maknanya kalau boleh duduk selesa, kemudian masih lagi mengimpikan nak bahagia, nak senang semua tu, itu bukan dunia, itu kan syurga. Yang dekat Palestin tu lah dunia sebenar. Sebab dalam Quran cerita macam tu. Dalam Quran cerita dunia ni tempat singgah, dunia ni jambatan, dunia ni penuh tipu daya, dunia ni penuh kesusahan, dunia ni kamu akan diuji, sentiasa diuji dalam hidup. Dunia ni adalah tempat yang kamu akan diuji dengan bentuk kelaparan, dengan bentuk ketakutan, dengan kehilangan orang yang disayangi, dengan kehilangan harta benda. Semua mereka rasakan. Boleh bayangkan bahagianya hati kalau kita betul-betul ingat akhirat. Bahagianya sebab apa? Sebab kita sedang menikmati kehidupan dunia yang sebenar sebagaimana yang Allah cerita dalam Quran. Hari ini tidak. Kita kalau kata nak dunia sebenar ni, cuba tak ada aircon kejap. Okey dah. Itu baru secepis daripada dunia sebenar. Airconnya bukan dunia sebenar. Dan sebab dia bagi kita keselesaan. Tapi dah ada aircon, tak apalah, buka lah kan. Tak ada masalah. Cuma kalau tiba-tiba tak ada aircon, kita okey. Kita kena okey. Sebab itu maknanya, tak ada aircon, kita tengah kembali ke dunia sebenar. Bila susah je, kita tengah kembali ke dunia sebenar. Jadi sikap kita tu yang kita kena baiki. Supaya kan kadang-kadang misal kata, orang bagi kita tiba-tiba spaghetti bolognese, satu tapoy. Kita baru sudah makan nasi ayam Hainan. Dan kita berkata, kenyang macam nak makan. Dah tadi pasal apa sampai makan nasi ayam Hainan sepinggan, 2 pinggan? Itu lebih dah tu, banyak tu. Apalagi kalau umur-umur macam ni, lagi lah sikit kita kena makan kan. Bahkan ada yang sebut sebenarnya makan sehari sekali pun cukup. Dan kalau ikut nafkah yang suami wajib bagi, sehari 2 kali je. Maknanya maksimum 2 kali sehari tu dah cukup dah makan. Kita dah makan 3 kali dah. Lepas tu orang bagi lagi sekali, memang kita rasa susah. Dah kenyang. Jadi itu maknanya sikap kita yang kita kena baiki tu kan. Antara lain juga, saya perhatikan orang yang suka ataupun yang payah nak terima hadiah orang yang terlalu perfectionist, particular. Kalau tudung mesti macam tu, tak boleh fashion lain. Kalau baju mesti fashion tu, tak boleh fashion lain. Style, kita ada style kita kan. Kalau tudung kita style 2 muka je. Kalau orang bagi 3 muka tak mau. Maknanya kita nak style kita je, kita tak mau style lain. Itu menyebabkan kita susah terima pemberian orang. Maknanya yang perlu dibaiki ialah sikap kita tadi.
Tak perlu terlampau partikular. Letakkan je satu prinsip sebagaimana Islam bagi, asalkan pakaian itu menutup aurat, pakai. Dan apatah lagi dia menutup aurat dan menggembirakan orang yang memberi, lagi besar pahala. Dibandingkan dengan kita pakai pakaian yang kita seorang je happy. Kan? Kita seorang je happy bila kita pakai style kita. Kan? Orang lain belum tentu lagi. Itu maknanya akhlak, sikap. Memang ada banyak orang yang datang bagi tahu saya macam mana. Saya memang susah lah nak terima orang bagi. Saya rasa saya tak pakai kan. Ada bag, style handbag lah, ada style. Saya rasa tak pakai orang bagi macam ni. Tak, kita usahakan. Maknanya untuk kita sendiri mungkin kita kena minimumkan. Kalau kita ni jenis selalu sangat dapat hadiah, dah tak payah beli apa-apa. Tunggu hadiah je. Tapi janganlah tunggu-tunggu sangat. Nanti dia jadi mengharap hadiah pula. Dah sebenarnya kalau macam bag kan, kalau bag ni satu seumur hidup pun cukup dah. Pergi mana-mana satu tu je gitu. Boleh je sebenarnya. Maksudnya kalau tak ada orang bagi hadiah pun tak apa. Kalau orang bagi hadiah, okey tak apa, kita boleh tukar-tukar dengan hadiah yang orang bagi. Itu maknanya kita kata kaedah untuk kita menghargai pemberian. Baik, yang ni kita tengok kaedah kita nak suka memberi pula kan. Yang kedua, apa yang perlu kita ingat ialah ingatlah tugas. Yang kedua ni tugas. Muka surat 134. Ingatlah tugas manusia di dunia adalah semata-mata untuk beribadah dan mentadbir dunia sebagai khalifah Allah. Apa yang dimiliki sekarang hanyalah alat semata-mata untuk digunakan buat melaksanakan tugas. Harta bukan milik kita untuk digenggam sendirian. Sebaliknya, ia perlu diberi kepada yang berhak. Jadi yang perlu kita ingat adalah apa tugas kita kat dunia? Tugas kita adalah sebagai khalifah. Apa kerja benda-benda barang-barang yang ada sekeliling kita ni? Tujuan apa Allah cipta semua benda yang ada sekeliling kita ni? Untuk memudahkan kita melaksanakan tanggungjawab. Jadi semua yang ada dalam dunia ni memang dicipta untuk manusia. Untuk memudahkan manusia menjalankan tugas sebagai hamba Allah. Ada dua tugas utama, ibadah dan juga khalifah. Jadi kalau kita faham yang ni, itu settle semua masalah. Misal kata ada orang kata, boleh tak kita, ada binatang-binatang yang tak mau, kita tak mau makan. Saja-saja tak mau makan sebab kesian. Misal kata kita bela ayam. Anak ayam tu masa dia kecil, dia warna pink, hijau, kuning. Ada kan? Ada. Lepas tu bila ayam tu besar, dia putih. Dia ayam memang ayam boleh makan. Kita tak nak makan sebab kita sayang kat dia. Sejak kecil kita jaga dia, kita sayang dia. Kita tak nak makan, kita kena ingat itu makanan yang Allah cipta pada kita. Tak boleh biar dia sampai dia mati katak. Tak panggil mati katak lah, mati ayam. Maknanya dia mati macam tu saja. Tak boleh. Sebab dia Allah cipta sebagai makanan kita. Kalau rasa tak boleh nak makan, pergi tukar dengan ayam lain kat pasar. Tapi rugilah sebab ayam kita tu kita bagi makanan elok. Kalau dekat pasar tak tahu lagi makanan apa. Kan orang berniaga ni kadang dia cari orang murah. Kita sebab kita sayang ayam tu, kita bagi yang berkualiti. Tiba-tiba ayam kita makan berkualiti, pergi bagi ke orang. Tukar dengan ayam low quality. Rugi ya sikit. Tapi tak apalah kalau memang tak boleh gitu kan. Daripada kita simpan dia dan tak buat apa-apa. Dan sampailah dia mati macam tu saja. Jadi itu kita kata fungsi. Setiap apa yang ada dalam dunia ni ada fungsi untuk manusia. Memang untuk manusia. Tak ada untuk makhluk lain ke? Semua untuk manusia. Tapi yang harimau tu untuk apa? Jangan ingat kulit dia untuk manusia buat handbag. Itu salah. Harimau ni untuk menjaga ekosistem. Ekosistem dunia ni kan ada ekosistem ni. Dan sebenarnya kalau kita tengok cara pertanian zaman dulu dalam teknologi kita sendiri ni, yang ada sekarang ni teknologi barat, semua dibubur racun semua kan. Untuk bagi ulat tak makan pokok, racun dia. Padahal Allah dah cipta secara semula jadi ulat tu ada yang makan. Kita tinggal bela binatang yang makan dia je. Jadi sayur kita tak rosak dengan benda lain. Sekarang ni kan kalau kita tengok kebun-kebun sayur ni, kalau dia tanam tepi sungai, air sungai tu tak boleh buat mandi, semua bahaya. Sebab beracun, racun teruk sangat yang diracun ke sayur-sayur kita. Sampai akhirnya nak makan sayur dah kena berubat lain pula supaya hilang balik racun dia. Kita pula beli sayur, kita nak cari yang cantik. Kalau berlubang-lubang tak mau. Padahal sayur yang berlubang-lubang tu yang lagi sihat. Sebab ulat boleh makan. Ulat boleh makan tak mati. Maknanya kita pun makan elok juga.
Dan untungnya apa? Sayur lubang-lubang murah. Murah dan lebih sihat. Tapi orang tak maulah kita nak yang cantik, flawless kan. Padahal flawless tu kadang siap letak lilin lagi kan, nak bagi dia nampak berkilat-kilat cantik. Baik, itu maknanya konsep setiap satu yang ada kat atas dunia ni untuk kita gunakan menjalankan tanggungjawab. Jadi semuanya alat. Bila semua alat, termasuklah duit kita, harta kita. Bila alat, tak boleh kita genggam sampai kita buat dosa. Dosa apa? Dosa kita tidak mengeluarkan zakat. Dosa kita tidak memberikan kepada orang yang berhak. Apalagi kita gunakan duit kita tu untuk membazir, beli benda-benda yang tak sepatutnya. Okay? Jadi dengan tu, bila kita ingat tugas kita, kita ingatlah memang sekarang ni ada fatwa, salah satu daripada fatwa ulama sedunia mengenai Palestin itu juga termasuk zakat boleh dikeluarkan, boleh diberikan kepada orang Palestin dan boleh diawalkan zakat tahun depan punya. Cuma pelaksanaan dia wallahu alam, kat Malaysia saya tak tahu nak kena bagi ke mana. Sekali tiba-tiba ada orang main kutip, zakat Palestin, tiba-tiba masuk poket dia. Itu susah pula. Tak tahu, mungkin ada yang pihak yang berwajib lah, yang kalau kita bagi perhatian, maknanya pihak yang berwajib bolehlah buat satu bahagian atau mungkin zakat yang dah sedia ada tu, itu disalurkan ke sana. Ulama sedunia dah menetapkan fatwa memang dibolehkan. Bahkan mengawalkan zakat, sebab Nabi SAW pernah buat. Zakat tahun depan punya diawalkan, tahun ni dibayar. Kan? Sebab keperluan yang sangat mendesak. Kalau hadiah kan, hadiah yang umum macam tu dia lain sikit. Macam masuk pertandingan, kemudian hadiah. Okay. Maknanya dia hadiah umum dia lain. Kalau menghargai pemberian ni hadiah-hadiah yang bersifat individu. Jadi yang bagi tu individu lain, individu, lepas tu dia bagi kepada kita. Jadi dia tahu dia bagi kat kita, kita pun tahu dia. Tapi kalau umum, cabutan bertuah ke apa, itu lain. Kita tahu kan dia punya makanan haram, minuman haram. Lepas tu dia nak belanja kita. Dia tahu kita tahu, kita tak nak. Habis dia marah kita. Kalau orang nak belanja kita benda haram kan, benda haram tu bukan benda haram, duit tu hasil benda haram. Kalau duit hasil benda haram, dia tak jelas sebab dalam banyak-banyak harta orang tu takkan semua haram. Kan? Macam dia punya ada restoran, dia jual minuman haram. Okey. Itu maknanya bukan semua pun harta dia haram. Kalau dia nak belanja kita guna duit dia dan duit dia tu tak haram pun. Cuma benda yang dia buat tu haram, itu bab lain. Benda dia buat haram tu dosa dia. Kan? Tapi kalau dia nak belanja kita, maknanya duit tu belum tentu daripada yang haram tu. Boleh jadi daripada yang lain. Jadi boleh. Tak ada masalah. Baik, yang ketiga. Ingat apa yang kita kena ingat? Ingatlah bahawa matlamat hidup seorang manusia adalah untuk bertemu kembali menghadap Tuhannya. Tatkala itu, apakah bekalan yang akan dibawa? Sesungguhnya apa yang disimpan semasa di dunia bukan milik kita ketika di akhirat. Tapi apa yang kita beri, itulah sebenarnya menjadi milik kita di akhirat kelak. Maka semakin banyak kita memberi, sebenarnya semakin banyak kita memiliki. Jadi ini mungkin kita dah faham, cuma nak laksana tu. Dalam rumah kita tu cuba tengok, mana yang kita punya, mana yang bukan kita punya. Yang kita punya tu yang ada kat rumah tu. Kalau pakaian yang kita pakai ni semua yang bukan kita punya. Yang kita punya ialah pakaian yang kita pernah bagi ke orang. Barang-barang atau harta yang kita pernah bagi ke orang. Jadi rasa-rasa mana lagi banyak? Yang bukan kita punya. Yang kita punya sikit-sikit je. Yang kita punya ni yang elok-elok, yang baru, kita beli baru untuk kita. Nanti dah lama baru kita bagi ke orang. Maknanya apa? Kita selama ni menyediakan semua barang second hand untuk kita. Yang kita bagi ke orang tu kita punya kan? Yang kita pakai bukan kita punya. Kan ada sahabat tu yang ketika dalam keadaan nazak tu tiba-tiba dia jawab kan? Tiba-tiba dia bercakap, kalaulah baru gitu. Lepas tu tiba-tiba dia sebut, kalau semua gitu. Dan dia tanya apa benda yang dia cakap tu. Dia kata, dia nampak balik sedekah yang dia pernah bagi. Dan digambarkan pada dia, yang dia jadi sangat menyesal sebab waktu tu dia pernah berjalan, lepas tu ada seorang yang sangat kedinginan. Jadi dia buka baju sejuk dia bagi pada orang tu. Itu dia menyesal. Bukan menyesal sebab bagi baju sejuk, sebab tak bagi baju sejuk baru. Dia bagi yang dia pakai.
Jadi dia kata kalaulah baru. Maknanya bagi pun menyesal, apalagi tak bagi. Kan dia pernah juga ada orang minta sedekah, dia bagi sedekah makanan, sebahagian daripada makanan yang dia ada, dia sebut kalaulah semua. Maknanya dia bagi tapi dia menyesal sebab lagi baik kalau dia bagi semua sekali. Itu kan kita kalau nak banding kita, tak tahu. Jauh sangat gitu kan. Yang kita nak faham betul-betul, nak hayati bahawa apa yang kita bagi itulah yang milik kita. Kan? Jadi orang yang bijak dia akan memperbanyakkan pemilikan dengan cara memperbanyakkan pemberian. Itu yang jadi hak milik kita. Baik, yang keempat, ingatlah bahawa kematian mungkin datang pada bila-bila masa. Usah ditangguh amal ibadah. Memberilah sekarang atau mungkin anda tidak berkesempatan lagi untuk memberi. Ketika itu penyesalan tiada bererti. Mati datang bila-bila. Sebab tu satu lagi kenikmatan yang dirasakan oleh orang Gaza ni. Oleh penduduk di Gaza, dia merasakan bahawa mati datang bila-bila. Itu nikmat tu. Kita hari ni duk berasa lambat lagi nak mati. Umur banyak mana pun duk berasa lambat lagi mati. Kan? Kalau kata dah dibagi umur, mungkin kalau umur 20 dia rasa lah lambat lagi mati, dia muda lagi. Kan? Kalau umur 40, rasa lambat lagi juga mati sebab masih belum tua lagi. Belum warga emas kan. Dah warga emas. Ada je orang hidup sampai 90 tu. Kan? Kita pun boleh kot. Kan? Kita rasa lambat lagi juga. Dah sampai umur 100 pun boleh rasa lambat lagi juga. Ada kan? Ada orang kita kata masih rasa lambat lagi mati. Tak rasa kata mati tu boleh datang bila-bila. Tapi bila didatangkan dengan suasana yang macam di Palestin tu, subhanallah. Nikmatnya bila kita dapat rasa mati tu bila-bila. Menyebabkan kita sangat bersedia untuk mati pada bila-bila masa. Tu sebenarnya yang betul-betul merdeka dan betul-betul bahagia tu orang Palestin. Penduduk Gaza itulah yang betul-betul bahagia kalau menghayati apa yang Allah ajar dan Allah sebutkan dalam Quran. Itulah kebahagiaan yang sebenar. Kita ni sebenarnya kebahagiaan palsu. Kita tengah duduk dalam kepalsuan hidup. Dan hidup ini penuh kepalsuan. Inilah kepalsuan dia. Bukan hakikat hidup yang sebenar. Jadi kalau kita dapat hayati, yang sebenarnya yang perlu kita rasakan kepada orang Islam di Palestin ialah rasa cemburu. Nabi ajar suruh kita cemburu kepada orang yang lebih akhiratnya. Dan kalau dunia lebih, tak usah jealous. Tapi kita jealous dengan orang yang lebih akhirat dia. Yang dia boleh rasa kematian datang bila-bila. Dia boleh rasa dunia ni tak ada ertinya lagi. Dia merasakan segala ujian-ujian yang Allah bagi kepada orang yang hidup kat dunia. Bahagia. Kalau kita dapat rasakan semua tu. Asalkan pemikiran kita adalah pemikiran akhirat. Boleh tak kita faham kenapa mereka sangat senang hati dan tak tertekan sama sekali? Ni nak bagi persediaan tu kalau jadi kat tempat kita. Sebab tak mustahil. Dah ada pun ulama' yang menyebutkan tu. Ulama' ilmu epistologi, ilmu akhir zaman. Kita ni antara kawasan yang kita katakan ulama' ni dia pernah sebut berapa tahun yang lalu. Dia kata memang akan berlaku satu ketika di mana Yahudi akan menyerang orang Islam. Dan ketika itu kemarahan umat Islam di Nusantara yang tidak akan dapat dibendung. Maknanya kemarahan kita belah kita. Kita sangat marah dengan apa yang terjadi pada umat Islam di Palestin. Dan waktu itulah akan munculnya musuh-musuh di balik tabir. Sekarang musuh ada balik tabir, tengah sembunyi belakang tabir. Tempat kita lah ada. Nanti keluar musuh-musuh itu keluar ke depan tabir dan kita akan jadi sasaran seterusnya. Tak apa, tak payah takut kan kita sedang nak menjalani kebahagiaan yang dirasakan oleh umat Islam di Palestin. Ni kita nak bagi rasa tu bahagia. Kalau kata, Ustazah boleh bahagia ke macam tu? Tak tahu juga. Sebab kita belum rasa. Tapi kita berdoa, kita minta pada Allah. Bagilah Allah fahamkan kepada kita satu kefahaman tentang erti hidup yang sebenar. Sehingga kita mendapatkan kekuatan itu. Sehingga kita mendapatkan kebahagiaan itu. Itu yang dirasakan oleh umat Islam sebelum ni, yang sehinggakan setiap kali umat Islam ditekan, mereka makin kuat. Dalam sejarah, mana-mana umat Islam pun ketika ditekan secara fizikal, kita akan makin kuat. Dan kita akan makin semangat. Tak ada sejarahnya umat Islam tu, bila ditekan, dia lemah, dia putus asa. Tak. Jadi siapa yang putus asa dalam tekanan, kita bimbang iman kita hilang. Dan ujian itulah yang akan memastikan kita betul-betul kuat atau tidak iman kita.
Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita kekuatan iman dalam masa kita mendoakan umat Islam di Palestin, dalam masa yang sama juga bina kepribadian kita untuk menjadi individu-individu yang layak mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi kalau kita sebut solat subuh, laki solat subuh di masjid, kita bangunlah subuh, solat subuh pada awal waktu, sebolehnya kalau ada orang dalam rumah kita berjemaah. Baik, sekadar tu wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi